Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama semula dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan bersama-sama memasuki satu surah baru, muka surat baru, muka surat 261 insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini maaf sikit ada kesilapan sikit. Muka surat 262 insya-Allah hari ini. Hari ini muka surat 262 kesilapan, minta maaf saya. Jadi saya lepas sekejap Hari ini kita bersama-sama 262 insya-Allah, muka surat 262. Kita masuk ke surah yang baru, iaitu surah Al-Hijr surah Al-Hijr. Iaitu kita akan bersama-sama di muka ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-15 insya-Allah. Saya minta maaf sikit, saya ada masalah teknikal dari segi ini. Jadi insya-Allah hari ini semoga semua sahabat-sahabat semua dapat membuka Mashaf, iaitu 262 surah Al-Hijr ayat 1 sehingga ayat yang ke-12. Jadi dalam muka surah ini insya-Allah ataupun dalam surah ini kita akan tengok bahawa surah ini adalah surahnya Makkiyah, iaitu surah Al-Hijr, dan kita akan tengok bahawa surah ini adalah merupakan, oleh kerana dia adalah Makkiyah, jadi ianya turunnya di Mekah, iaitu turunnya ketika kemuncaknya penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir melakukan penyiksaan. Perkara ini berlaku pada selepas daripada tahun yang ketiga, iaitu kenabian. Bukan ketiga hijrah, tapi ketiga kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa yang berlaku ialah selepas daripada Nabi kita mula menyatakan dakwah secara terang-terangan, maka orang kafir telah mula melakukan penyiksaan yang dahsyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku selepas daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat tertekan dengan keadaan ini. Jadi penekanan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy ini dia berlaku dalam dua bentuk. Yang pertama sekali ialah dalam bentuk fizikal, iaitu penyiksaan seperti batu, meletakkan batu di atas dada seperti begini dan sebagainya. Dan kemudian yang keduanya dalam bentuk tekanan mental dan maknanya tekanan perasaan. Jadi bagi dua-dua perkara ini berlaku dengan, jadi memerlukan kepada support, memerlukan kepada satu hiburan, memerlukan kepada ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan daripada ahli tafsir, dia kata bahawa turunnya surah ini adalah menjadi satu tasliyah, satu hiburan kepada Nabi kita dan juga kepada orang-orang beriman. Apakah mesej yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, surah Al-Hijr ini? Iaitu dikatakan bahawa maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, perkara besar, perkara utama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini ialah tentang penjagaan. Jadi keywordnya adalah penjagaan. Penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua apa yang diturunkan. Termasuk yang pertama sekali, penjagaan Allah terhadap agamanya, iaitu terhadap Islam, terhadap Al-Quran. Jadi kita akan jumpa dalam surah Al-Hijr ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya, dalam surah ini. Kemudian seterusnya Allah SWT juga menyebutkan tentang bahawa Allah Ta'ala lah yang menjaga dunia ini, menjaga sistemnya, menjaga peredarannya, menjaga lautnya, menjaga buminya, menjaga mataharinya dan sebagainya. Allah Ta'ala menjaga sistem perjalanan ni. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala juga akan menyebutkan bahawa dialah yang menjaga menjaga orang-orang yang beriman. Orang beriman ini
sepatutnya mereka jangan takut bahawa Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Itu beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk lagi perkara-perkara lain yang disebutkan di dalam surah Al-Hijr ini, seperti rezeki dan juga lain-lain lagi. Jadi kita akan tengok bahawa apa yang disebutkan oleh Allah SWT ini akan berlegar menjadi putaran ataupun apa yang kemudian namanya adalah Al-Hijr. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat yang ke-80. Ayat 80 dalam surah Hijr ini terdapat 99 ayat 99 ayat. Tetapi ayat yang ke-80 disebutkan tentang Hijr. Hijr ni ialah iaitu kaum Nabi Samud. Kaum Nabi Soleh, iaitu yang dipanggil sebagai kaum Samud. Mereka ni berada di utara Madinah, iaitu lebih kurang 250 km, 300 km daripada Madinah. Pada hari ini boleh lihat lagi peninggalan-peninggalan mereka, iaitu mereka ni menebuk bukit-bukit dan berada tinggal di dalam gua seolah-olah macam gua, iaitu menebuk bukit kemudian menjadikan tempat tinggal mereka. Jadi mereka merasakan bahawa mereka akan dapat melindungkan diri mereka daripada, termasuk yang dahsyatnya mereka rasa bahawa mereka dapat lari daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada malapetaka, mala azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rupa-rupanya Allah Ta'ala menjadikan suara yang kuat yang menyebabkan mereka berada dalam gua itu mati. Jadi begitulah keadaan lebih kurang surah Al-Hijr. Jadi kita akan cuba tengok kan apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat kita pada hari ini 262. Kita ucapkan minta maaf dulu sebab ada masalah sikit di sini dari segi muka surat tayangan kita di skrin. 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan surah ini dengan ayat huruf dipanggil huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang alif lam ra. Alif lam ra iaitu pendapat yang kuat, pandangan ulama tentang huruf-huruf muqatta'ah begini ni, alif lam ra ni, ialah dikatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala saja yang mengetahui apakah maksud sebenarnya. Walaupun kita sebutkan sebelum daripada ni dah banyak dah huruf-huruf muqatta'ah, iaitu ada pandangan mengatakan maksudnya ialah Quran ini diturunkan dalam menggunakan huruf-huruf ini. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua boleh refer kepada apa yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni. Kemudian ada yang mengatakan juga ialah setiap satu huruf itu mempunyai maknanya yang tertentu. Alif mempunyai maknanya, lam punya maknanya, ra mempunyai makna, dan begitulah seterusnya. Itu adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Seterusnya kita akan tengok Allah SWT berkata tilka ayatul kitab. Itu iaitu apa? Ayat-ayat ini. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tilka ayatul kitab, maksudnya ayatul Quran, ayatun minal Quran. Ayat minal Quran wa Qur'anin mubin. Penegasan lagi. Perkara yang kami turunkan kepada kamu ni wahai Muhammad adalah merupakan ayat-ayat Quran yang mubin. Kata. Mubin maknanya yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Kemudian rubama, ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama. Dia ada dua bacaan sini, baca rubbama, ada baca rubama. Dalam qiraat kita baca rubama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubama. Jadi rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat yang kedua ni Allah Taala sebutkan apakah rubama ni, maksudnya litaksir. Dia boleh ada dua makna. Rubama ni ada ulama nahwu kata, ulama bahasa Arab kata rubama litaksir, rubama juga litaklil. Litaklil maknanya sedikit. Litaksir maknanya banyak. Apa yang banyak, apa yang sedikit ni? Ayat ini menyebutkan bahawa orang-orang kafir di hari kiamat nanti akan bercita-cita. Yawaddu ni maknanya yatamanna, bercita-cita kalaulah mereka ni muslim. Ni bila keadaan ni? Keadaan ni Allah Ta'ala sebut ialah apabila mereka ni di hari akhirat nanti, orang kafir ni mereka melihat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada masa tu mereka pun kata, kenapalah dulu kami tak beriman? Kenapalah dulu kami tak Islam? Kenapalah dulu kami tak ikut Muhammad? Kenapa? Banyaklah. Barulah ini ungkapan menyesal. Menyesal. Kenapa? Kerana dulunya mereka tak nak ikut Muhammad. Jadi pada hari akhirat mereka kata yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah Ta'ala sebutkan nanti hari akhirat mereka akan menyesal. Mereka akan mengungkapkan kata-kata ni.
Kenapalah kami tak Islam dulu? Zarhum, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang dakwah, orang-orang yang bawa Islam ni. Apa kata dia? Allah Taala kata zarhum, biarkanlah mereka tu. Maknanya jangan hiraukan mereka. Kamu teruskan dakwah kamu. Kamu teruskan kerja kamu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zarhum yakulu, tengok Allah Taala sebutkan, biarlah mereka makan. Wa yatamatta'u, berseronok-seronok. Sekarang ni macam itulah juga kan. Kalau kita kata kan kepada orang yang yang tak nak terima Islam ni, kita cerita Islam pada mereka, kemudian mereka tolak, akhirnya maknanya janganlah kita ni rasa kecewa. Kita teruskan kerja. Janganlah mereka ni akan menyebabkan kita terhenti daripada kerja kita. Allah SWT kata zarhum, biarkan mereka. Maksudnya biarkan tu jangan herau, kita teruskan kerja. Bukannya jangan herau tu maknanya jangan buat apa-apa, tak. Biarkan mereka dengan sikap mereka tu yang menentang agama tu, yakulu wa yatamatta'u. Allah Ta'ala sebutkan tu kan, biarlah mereka makan seronok-seronok tu atas dunia ni. Wa yulhihimul amal. Wa yulhihimu artinya ialah mereka ni dilalaikan oleh al-amal. Al-amal ni maknanya iaitu harapan mereka tak mati tu. Itu al-amal. Itu cita-cita mereka, dream mereka tu kan. Mereka rasa mereka ni tak mati dan sebagainya. Fasawfa ya'lamun. Allah Ta'ala kata nanti mereka tahulah apa yang akan berlaku nanti. Tengok kan, Allah starting pun dah tengok sebutkan nanti mereka ni akan menyesalkan. Jadi starting ayat ni dah menyesal dah. Tapi atas dunia ni mereka menghalang, tak nak beriman dan sebagainya. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan tahu. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Allah Ta'ala sebut wa ma ahlakna, kami tidak membinasakan. Ayat yang keempat. Wa ma ahlakna, kami tidak membinasakan min qaryatin, daripada mana-mana kampung. Mana-mana kampung maknanya ahli sesebuah negara tu, ahli sesebuah negeri, ahli sesebuah tempat, orang di satu tempat tu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan, tidak akan membinasakan ahli sesuatu tempat itu illa walaha kitabun maklum, melainkan bagi mereka itu kitabun maklum. Kitabun maklum artinya ialah tempoh masa yang tertentu. Bukan kitab-kitab tu maknanya, tapi maknanya ialah tertulis pada satu jangka masa yang tertentu. Kitab makna sini ialah ajal. Ajal maknanya tempoh, bukan ajal tu mati. Ajal tu makna tempoh. Jadi Allah Ta'ala kalau tak binasakan satu-satu kaum lagi tu, ingat bukannya Allah Ta'ala tak berkuasa, bukan Allah Ta'ala tak ingat, bukan Allah Ta'ala lupa, bukan Allah tak, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tempoh kepada mereka. Allah Ta'ala beri masa kepada mereka sebenarnya supaya mereka ni bertaubat. Ada nanti masa akan sampai tu. Nanti akan tiba masanya. Jadi sebab itulah, jadi kemungkinan sini kan ada perasaan orang beriman akan merasai pada masa ni kan, dikatakan iaitu merasai bila lagi Allah tak nak hancurkan, sebab tekanan dahsyat sangat kan. Jadi apabila tekanan dahsyat kepada orang-orang Muslim, kepada orang-orang mukmin dalam nak mereka ni nak beramal dengan Islam, kemungkinan akan timbullah perasaan dalam hati orang-orang beriman ni, bilakah Allah Ta'ala nak hancurkan mereka ni, bilakah lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ada, kata walaha kitabun maklum, ada tempoh masa dia. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Dan Allah Ta'ala kata ma tasbiku, tidak akan mendahului daripada umat, daripada mana-mana umat, mana-mana kumpulan manusia, ajalaha, tempoh masanya, wa ma yastakhirun, dan mereka tidak akan boleh menakhirkannya. Maksud sini ialah Allah SWT kata kalau dah tiba masanya, kalau dah tiba masa saatnya, saat Allah Ta'ala nak hancurkan tu, mereka tak boleh cepatkan, mereka tak boleh lambatkan. Maknanya dia akan tiba on time, dia akan tiba, akan terkenalah mereka tu. Jadi di sini dia berkait semua kan, berkait dengan semua benda. Maknanya sebab itulah kita sebagai orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang kita yang bawa Islam ni kan, kita ingat bahawa kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melakukan apa-apa lagi, maka kita jangan ingat bahawa Allah Ta'ala ni, kita jangan rasa bahawa Allah Ta'ala ni tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ni, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak menerima Islam ni kan, orang-orang yang cuba untuk menyeksa. Jadi ayat-ayat begini kan turun ketika penyeksaan berlaku kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala nak hiburkan hati para sahabat, hati orang-orang yang beriman, hati Nabi SAW, bahawa kalau dah datang nanti mereka tak boleh lari lagi. Dan juga nak memperingatkan, memberi ancaman kepada orang-orang yang tak beriman ni. Jangan ingat bahawa mereka ni kan suka-suka hati boleh buat ini dan itu kan.
Tak, nanti akan berlaku nanti kan. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada tu, waqalu. Allah Ta'ala sebutkan senarai-senarai apakah tuduhan-tuduhan. Apakah yang mereka ni cabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dia. Allah SWT sebut kat sini kan. Mereka kata, makna di sini, bila Allah Ta'ala sebut ni, bahawa makna Allah Ta'ala tahu apa yang mereka sebut. Jangan ingat mereka ni boleh lepas daripada Allah. Allah Ta'ala sebut secara tak langsung bahawa Allah Ta'ala tahu apa yang kamu kata kepada Muhammad. Apa mereka kata? Waqalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikru. Mereka berkata, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang siapa? Wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikru. Az-zikru itu makna Al-Quran. Jadi Allah SWT kata, mereka berkata, wahai, iaitu Muhammad lah mereka berkata ni. Orang kafir Quraisy ni berkata kepada Nabi Muhammad, dia katakan, wahai Muhammad yang mengaku, yang mendakwa, kata diturunkan az-zikru tu. Apa kata mereka? Innaka la majnun. Ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 dalam surah Al-Hijr muka surat 262 takut terlepas tadi, takut ada orang terdemis sebab tak ada pada skrin. 262 Allah SWT kata, mereka berkata kepada kamu wahai Muhammad, mereka berkata, aku turunkan Quran kepada kamu wahai Muhammad. Tiba-tiba mereka kata kamu ni la majnun, kamu ni gila. Tengok kan, mereka katakan. Jadi satu tuduhan yang pertama yang dikatakan. Jadi maknanya memang itu tuduhan yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi kita gila. Jadi Allah Ta'ala tahu sekarang ni. Jadi Allah Ta'ala kata, lau ma ta'tina bil malaikati. Tengok kan, kata-kata mereka yang kedua. Tadi yang pertama mereka tuduh Nabi, label. Sekarang yang kedua mereka kata pula, mereka cabar pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lau ma ta'tina, lau ma artinya ialah kenapa tidak, maksudnya kan. Mana dia? Bawakan. Itu maksud lau ma. Ta'tina, bawa datang kepada kamu bawa datang kepada kami. Orang Quraisy kata bil malaikati, dengan malaikat. Mereka nak supaya Muhammad ni bawa malaikat datang. Kita dah baca dulu sebelum daripada ni kan, dalam bentuk-bentuk yang lain lah, tapi ayat-ayat yang berbeza tetapi menunjukkan kepada satu perkara yang sama, iaitu permintaan mereka ialah mereka nak malaikat tu datang bersama dengan Muhammad. Muhammad tu bawa datang malaikat bersama-sama, barulah mereka nak percaya. Betul ke mereka nak percaya? Nescaya kalau Allah Ta'ala bawakan malaikat datang, nanti mereka adalah alasan lain pula. Maknanya kalau orang tak nak terima ni, macam-macam alasan dia. Jadi mereka kata, lauma ta'tina bil malaikati, kenapa kamu tak bawa malaikat? In kunta minas sadiqin, kalau kamu betul. Mereka kata kepada Muhammad, ma nunazzilul malaikata. Allah Subhanahu Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 tadi ayat yang ke-7, ma nunazzilul malaikata. Allah Ta'ala kata, kami tidak menurunkan malaikat illa bil haqqi. Bil haqqi maksud situ ialah bil azab. Maknanya kalau malaikat datang kepada kamu wahai Quraisy semua, ingat dia hanya akan datang dengan azab, dengan malapetaka, dengan kehancuran kamu. Kamu nak ke? Itulah seolahnya pertanyaan ni kan. Kalau malaikat datang, kalau ikut jawapannya tak nak lah kan. Allah Ta'ala kata ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi, melainkan dengan azab yang akan datang menghancurkan kamu. Wa ma kanu izan munzorin. Kalau Allah Ta'ala datangkan malaikat tu bawa azab tu kepada kamu, wa ma kanu, Allah Ta'ala kata, dan tidak adalah mereka pada masa tu izan, bila ketika itu munzorin. Munzorin maknanya diberi tempoh, maknanya diberi tangguh lagi. Kalau dah datang azab, kamu tak boleh nak minta janganlah, boleh lambatkan sikit. No. Itulah kata Allah SWT. Jadi maknanya mereka nak malaikat, nanti nak malaikat boleh. Kalau Allah Ta'ala turunkan malaikat, nanti datang azab sekali, nak ke? Tentulah jawapan dia tak nak. Kalau jawapan ni kan, jadi Allah Ta'ala tak memberikan jawapan sini. Allah Ta'ala sebutkan soalan-soalan yang mana sepatutnya kalau jawab tu jawabnya tidak. Jadi habis tu nak apa sebenarnya? Jadi Allah SWT pun sebutkan bahawa Allah Ta'ala kata, inna nahnu nazzalna zikra, kamilah sebenarnya yang turunkan Quran tu. Bukan datangnya daripada Muhammad, bukannya datang daripada manusia, bukanlah ini sihir Muhammad, bukanlah ini syair daripada Muhammad, bukan semua. Kami, Allah Ta'ala katakan, inna nahnu nazzalna zikra, kamilah yang turunkan Quran tu.
Nak tegaskan lagi bahawa Quran ni turunnya daripada Allah, bukannya daripada Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan jaga dia. Kamu ingat Muhammad, kalau datang Muhammad, mungkin Muhammad akan jaga. Sekarang ni Quran datang daripada Allah. Quran datang daripada Allah, maknanya Allah Ta'ala akan jaga dia. Awak boleh nak ubah dia. Jadi jaga Al-Quran ini ialah dengan menjaga apa? Ulama-ulama sebutkan menjaga dalam bentuk 4 perkara ataupun lebih daripada itu lagi. Menjaga daripada tabdil. Tak boleh orang nak ubah. Nak ubah-ubah ayat kan, sebagaimana Taurat, sebagaimana Injil dan sebagainya. Dan kemudian mengubah daripada tahrif. Tahrif yang tadi tabdil ditukarkan. Tahrif ni kan diubah sana ubah, maknanya diselewengkan. Dan ataupun daripada tangkis, ataupun daripada az-ziyadah, tazyid, ditambahkan ataupun dikurangkan, dipotong sini. Allah SWT akan pelihara. Jadi kita tengok betul-betul apa yang berlakukan. Termasuk Allah Ta'ala memelihara bahasa Arab tu. Kerana Al-Quran itu turunnya dalam bahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala jaga bahasa Arab tu. Jadi tak mungkin kalau ada manusia nak hancurkan bahasa mana-mana kan. Dan even kalau kita tengok bahasa Melayu pun berubah, bahasa Inggeris pun dah berubah 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 1400 tahun. Bahasa Arab bukan 1400 tahun, lebih daripada itu lagi. Allah Ta'ala pelihara. Sampai sekarang tak berubah kan. Kenapa? Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok di sini kan, Allah Ta'ala jamin akan jaga Quran. Walaupun ada manusia cuba untuk ubah, maka tak mampu nak ubah. Allah Ta'ala jadikan adanya pusat-pusat tahfiz, adanya orang boleh hafaz Quran. Sangat ramai kan. Jadi menunjukkan bahawa inilah penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menunjukkan, nak mengatakan juga ialah bahawa sebenarnya didatangnya daripada Allah, bukan datang daripada manusia. Kemudian Allah SWT sebut ayat yang ke-10, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya kami utuskan sebelum engkau Muhammad. Sekarang ni ditujukan kepada Muhammad. Wahai Muhammad, dulu sebelum kau dah ada banyak rasul-rasul yang kami utuskan. Arsalna min qablik, kami utuskan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum daripada engkau. Fi syi'il awwalin. Syiah tu maknanya ialah daripada perkataan Syiah, bukan Syiah yang kita kata apa hari ni tu. Syiah tu maknanya ialah kumpulan, maknanya kumpulan manusia. Maknanya kabilah-kabilah, maknanya kaum-kaum, maknanya kumpulan-kumpulan tempat-tempat tertentu kan. Al-awwalin, sebelum daripada kamu. Jadi kita kata ada Nabi Nuh, yang setakat yang kita tahu kan. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Adamnya, ada Nabi Hudnya, ada Nabi Solehnya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, dan seterusnya kan. Yang kita tahu, yang disebutkan dalam Quran, ada 25 orang Rasul. Tapi mereka tu sebenarnya lebih daripada itu lagi. Kita tahu ada sebanyak, ada Nabi-Nabi. Tapi kita tak tahu siapa Nabi-Nabi itu. Tapi ulama-ulama kita kata ada 124,000 Nabi-Nabi. Menurut setengah pendapat. Jadi Allah SWT kata dia telah utuskan semua. Bukannya Muhammad ni adalah salah seorang, satu-satunya, tak ada. Dia sebelum daripada Muhammad dia dah banyak. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Seterusnya Allah Ta'ala kata, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ni yang penting. Kan? Bukan hanya mengutus, tapi Allah Ta'ala nak sebutkan bahawa وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ, tidaklah diutuskan mana-mana Rasul sebelum daripada ni, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan semua kaum-kaum mereka ni akan mempermain-mainkan mereka, akan memperolok-olokkan. Jadi maknanya sini ialah kalau kamu diperolokkan oleh orang Quraisy, dipermain-mainkan oleh orang-orang yang tak terima Islam ni, maka perkara ni biasa. Kalau tak berlaku tu pelik. Jadi kalau berlaku tu, itu perkara biasa. Kalau kita kata, kenapa sekarang tak berlaku? Kalau kita katalah, aku pun tak kena kan, kawan aku pun tak kena kan, orang Islam sebelah ni pun tak kena, orang Islam sebelah ni tak. Sebab kemungkinan kita kena cek diri kita, kemungkinan kita ni melaksanakan atau tidak apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Sepatutnya Nabi kita ni berdakwah, maka kita sepatutnya juga berdakwah mengajak manusia kepada Islam. Kita tengok barulah pada ketika itu sama ada kita ni akan yustahza ataupun tidak, akan dipermain, diperolok, dipersendakan atau tidak. Jadi Allah SWT sebut semua rasul-rasul ni illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan semua tu akan memperolok-olokkan rasul-rasul itu. Kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Allah Ta'ala kata begitulah kami masukkan maksudnya kami jadikan pada hati-hati orang jahat ni, dia akan mempermain-mainkan agama, dia akan mempermain-mainkan Islam, dia akan menolak orang yang nak beriman. La yu'minu nabih, mereka tak beriman. Mereka tak beriman dengannya. Ayat 13. Ayat 13. La yu'minu nabihi. Allah Ta'ala kata mereka tak nak beriman. Wa qad khalat sunnatul awwalin. Dan telah berlalulah
sunnah, iaitu sunnah ni maknanya apa yang telah berlaku pada orang-orang yang terdahulu. Iaitu bagaimana sunnatul awwalin tu, iaitu orang-orang yang menentang ini akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So keadaan ini, keadaan penentangan itu berlaku. Itu nama dia sunnah kan. Sunnatul awwalin Allah SWT sebut sini, ertinya ialah la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka ni akan ada orang mempermain-mainkan Rasul. Akan ada orang memperolok-olokkan. Ada orang yang tak terima. Ada orang yang akan menjadi jahat kepada Rasul-Rasul. Ada orang yang begini. Dan begitulah sunnah Allah SWT kata, perkara yang tetap berlaku. Sejak daripada dulu lagi, sampailah kepada kamu, wahai Muhammad. Oleh kerana itu, kamu jangan risau, kamu jangan sedih kalau apa yang terkena kepada kamu ni. Kenapa? Perkara ini telah juga berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Walau fatahna alaihim, Allah Ta'ala sebut lagi kan. Allah Ta'ala sebut lagi kan dalam ayat yang ke-14. Kita ada dalam muka surat ini, kita ada 15 ayat 15 ayat daripada surah Al-Hijr ni. Jadi Allah SWT sebut, tengok kan, andainya. Jangan tak sebut buat walau fatahna alaihim baban minas sama'. Tadi ni mereka kata apa ni, kami tak nak beriman Muhammad, kamu ni gila. Wahai Muhammad, kami tak nak beriman kecuali datang malaikat. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau kami turunkan malaikat begini kan, adakah mereka akan beriman? Tak, malaikat tu akan datang bawa azab. Pada masa tu kamu tak boleh nak lari dah kan. Jadi macam-macam lagi lah. Jadi kemudian Allah Ta'ala hiburkan hati Nabi SAW. Rasul-Rasul dulu pun memang terkena perkara yang sama. Rasul-Rasul dulu pun akan ada orang yang menentang. Rasul-Rasul dulu akan ada orang mempermain-mainkan. Kemudian Allah Ta'ala kata, walau fatahna, kalau kami buka alaihim kepada mereka ni, baban, pintu, minas sama', daripada langit tu, makna ada pintu langit tu, mereka boleh tengok pintu langit tu. Kemudian fazallu fihi ya'rujun, dan kemudian mereka boleh naik atas tu, mereka boleh naik atas pintu langit tu. Laqalu, mereka akan berkata apa pula ni? Sukkirat absaruna, dia kata, mereka akan kata, mata kita ni telah disukkirat, dipukau. Mereka tengok makna di sini Allah Ta'ala sebutkan alasan-alasannya. Maknanya kalau berlakulah benda pelik pada tangan kamu, pada mukjizat pada kamu, wahai Muhammad, mereka ni boleh nampak pintu langit tu dan mereka boleh pergi naik ke situ, nescaya mereka akan kata pula, sukirat absaruna, ini memang ni sihir Muhammad pula lah ni, kita kena pukau dah, kata kan. Sukirat absaruna, pandangan-pandangan kita telah dipukau. Dia kata mereka kata bal nahnu qaumun mashurun, kita sekarang dah disihir oleh Muhammad. Tengok kan. Jadi maknanya sini kan, bila mereka minta sesuatu benda kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adakah Allah Subhanahu taala akan tunaikan? Adakah Allah Taala akan beri kepada mereka? Mereka minta macam ni, Allah Taala beri. Mereka minta macam ni, Allah Taala beri? Tak kan. Sebab apa? Allah Taala beri satu perkara lain, iaitu Allah Taala kata, kalaulah dibuka, kalau dah dibuat, kalau dah ditunaikan, kalau dah diberi apa yang mereka nak ni, tak, nanti mereka akan kata adalah lain perkataan lain. Mereka akan buatlah alasan lain. Kami kena sihirlah, kami kena tipulah, kami kena macam-macam. Jadi itu nak menunjukkan bahawa bukannya perkara-perkara mukjizat itulah yang akan menyebabkan mereka ni beriman ataupun tidak. Cukuplah sebenarnya mukjizat Quran ni kan, yang mana mereka tak boleh nak lawan pun Quran tu. Tapi itu dah cukup mukjizat. Mukjizat ni maknanya melemahkan mereka, melemahkan manusia. Mereka tak boleh nak buat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah. Jadi mereka minta lagi, mereka tak nak beriman, mereka cakap nak minta lagi. Allah tak kata, sudahlah. Jangan layan perkara-perkara tu. Kalau mereka minta tu, jangan layan. Kalau nak beriman, terima. Kalau tak nak beriman, tu memang tak nak beriman lah. Jadi, kita cukup setakat tu pada hari ini, surah Al-Hijr. Saya minta maaf sekali lagi, skrin kita yang tak mau keluar muka surat kita hari ini. Setakat tu, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah akan datang, kita akan jumpa lagi di muka surat 263. 263 insyaAllah dalam sesi akan datang. Bukan esok hari Ahad. Kita tak ada sesi, kita ada sesi lain esok. Kita akan sambung pada hari Isnin insyaAllah. Esok kita ada kuliah subuh untuk hadis Riyadhus Salihin. Setakat tu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh dengan sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.